apa ciri-ciri dia? So yang first kali adalah dia kena volunteer lah, voluntarily negotiation. Maksudnya kedua-dua belah pihak mestilah bersetuju untuk menjalani proses mediation ni. Barulah boleh berlaku lah. And then dia confidential lah, confidential principle negotiation. So dia tak boleh expose, maksudnya tak diwar-warkan lah kepada sesiapa. So all the discussions are done, kita kata secara tertutup lah, without prejudice basis. Maksudnya siapa yang bertindak sebagai mediator, dia tak boleh prejudice. Prejudice ni dia tak boleh daripada awal lagi dia dah kata oh siapa yang salah. Walaupun kita katalah isu dia adalah employer tak bayar pada kontraktor. Tapi kita tak tahu cerita sebenar dia, kenapa tak bayar ke kan? Adakah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi telah diikuti. Jadi seorang mediator dia tak boleh prejudice lah, dia tak boleh dah ada satu tanggapan awal kan. Kemudian dan dia tak boleh kata siapa salah, siapa yang betul. Sampai akhir proses pun mediator dia tidak berfungsi sebagai kita kata menentukan siapa yang salah, siapa yang betul. Dia hanya mediate. Mediator ni pemudah cara. Dia memudahkan sahaja proses perbincangan tersebut. Aided by a skill neutral third party. Skill neutral third party ni adalah the mediator lah. Okay, kenapa kita kata skill? Sebab bukan siapa-siapa lah di Malaysia ni, kita ada akta mediation dan kita ada kita kata mediation punya bodies yang dikawal selia oleh AIAC kan. Jadi bukan siapa-siapa lah boleh jadi mediator. You kena lulus lah, ada tapisan-tapisan tertentu, you kena ambil exam, ada kursus dan sebagainya, barulah you dikatakan sebagai skill. Dan you kena neutral lah, sebab kita kata tadi without prejudice kan. You tak boleh terlibat, you tak boleh mewakili, you tak boleh kata employee daripada sekejap Okay, sorry. And then third skill. Okay, so dia kena lulus apa kita kata adalah training-training tertentu yang diberikan, barulah kita boleh ataupun barulah seseorang itu boleh berfungsi sebagai mediator lah. Okay, dan training-training tu termasuklah prinsip-prinsip undang-undang. So dia kena faham lah tentang undang-undang dan sebagainya, kontrak. Dan mediator ni kalau you tengok dia ada specialization lah. So katalah you pilih mediator, you nak cari mediator, you boleh cari yang khusus bidang construction. Construction pula apa expertise dia? Mungkin dari segi payment ke, dari segi kontrak ke, dari segi UOT ke, dari segi construction technology ke. So dia ada pengkhususan dia yang tertentu. Sebab walaupun mediator ni tidak memberikan keputusan, tetapi apabila dia nak membantu dalam proses tu, dia kenalah faham. Dia kena faham terutamanya dari segi apa kita kata technicality of construction. So dia kena faham construction contract tu apa, dia kena faham bila you're talking about substructure tu apa dan sebagainya, barulah dia boleh membantu kan. Dia bukan hanya mendengar. Kita kata dia membantu proses itu. Bagaimana dia membantu dengan dia punya skill-skill dia lah yang tertentu. Okay, and then third party assist to find solution. So mediator ni fungsi dia untuk membantu mencapai keputusan, persetujuan, dan dia tak boleh
bagi dan dia tak boleh impose. Dia tak boleh impose ni, dia tak boleh, maksudnya dia tak boleh menekankanlah keputusan dia ataupun impose award dia. Dia tak ada hak lah di situ, dia tak ada hak untuk memberikan keputusan, dia even tidak ada hak untuk memberikan cadangan. Dia tak boleh beri cadangan pun, dia hanya membantu je pihak-pihak itu mencapai solution dia sendiri. Tetapi dengan skill-skill yang dia ada, kalau dia nampak dead end lah perbincangan tu tak ada, mungkin ataupun pihak-pihak yang terlibat tak nampak sebenarnya apa isu sebenar ke, itulah tugas dia. Tapi dia tak boleh berikan cadangan penyelesaian dan dia tak boleh, so dia tak boleh coerce, dia tak boleh macam mempengaruhi, why not you buat macam ni, tak boleh. And then dia tak boleh, bukan di bawah bidang kuasa mediator untuk memberikan keputusan lah. Okay, so mediation basically macam ni lah. Ada orang konflik, kemudian dua pihak berkonflik, kemudian dia cuba menyelesaikan antara kedua-dua belah pihak ni. Dia bukan menyelesaikan memberi keputusan, dia cuba damaikan antara kedua-dua belah pihak. So mediation may be thought of as assisted negotiation. So katakan, I kata tadi negotiation adalah dua pihak berbincang. Kan? We negotiate, we berbincang lah kan, negotiate. Katalah kita ada employer berbincang dengan kontraktor berbincang dengan subkontraktor. Okay, so negotiation. Tapi negotiation dia tak memerlukan third party selalunya. So mediator adalah negotiation tapi dibantu oleh seseorang yang lain. So negotiation might be thought as communications for agreement. So we communicate. Contoh dia kata tadi, why did you steal my book? So dia kata, well, why did you take my pencil? Mungkin dia retaliate. So kita tengok ini dia dianggap sebagai mencuri buku pihak lagi satu. So the other party dia retaliate. Kata you did something to me, so I will do something to you. Mungkin macam itulah disebabkan salah faham. Mungkin in the first place this person did not take the book. Kan? So itulah fungsi mediator untuk menyelesaikanlah, melihat kembali keadaan. Hence mediation is assisted communications for agreement. Untuk mencapai keputusan lah akhirnya. So mediation is voluntary process in which two or more parties involved in a dispute work with an impartial third party. Impartial third party, dia tak boleh terlibat dalam mana-mana pihak lah. Dia bukan mewakili mana-mana pihak, dia tidak terlibat dengan mana-mana pihak. So the mediator ni tadi to generate their own solution. So pihak yang berkonflik yang kena come out dengan solution dia sendiri. So unlike a judge or arbitrator whose decision subject one party to win and another party to lose, mediation is about finding a solution. So kita tak kata satu pihak kalah, satu pihak menang, tak. Kita nak a win-win situation. Bila win-win maksudnya dua-dua belah pihak kena berbincang. What works for them. Dan dia orang punya, kita kata keputusan tu mestilah tidak menyalahi undang-undang lah. That's why the mediator is there. Kan? So, mediator dan pihak yang berkontrak tadi ni, contohlah kontraktor dan employer, dia mestilah bersetuju melantik seorang mediator. So mediator ni mestilah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, sebab kedua-dua belah pihak mestilah memastikan mediator ni impartial kan, tak terlibat dengan mana-mana diorang. So they agreed to, dari segi dan mereka ni ada dispute, dia engage a mediator. So fungsi mediator adalah to assist these parties to find a solution. So mediator cannot be must be impartial and cannot compel both parties to reach a settlement. Dia tak boleh paksa. Settle je lah you ni lama-lama bergaduh macam tak boleh macam tu. Kan? Dia kena assist, bantu je apa yang diorang nak bincangkan, Okay? So in that sense dia tidaklah tertakluk kepada masa yang tertentulah untuk perbincangan. Kemudian dari segi pembayaran, bayaran kepada mediator, of course ada bayaran kan. These parties yang berdispute ni tadi boleh bersetuju tentang siapa yang nak bayar mediator, ataupun diorang boleh bersetuju untuk berkongsi kos untuk mediation. Alright, so apa beza dengan conciliation? So conciliation ni berdamai kan, berdamai. Sama
mediation ni berbincang, berdamai lah juga nak capai solution. Satu je lah beza, kita kata ketara lah dari segi conciliation ni adalah nanti kita baca dulu Conciliation is the process in which an impartial, neutral third party seeks to assist the parties to a dispute to reach an agreement on a mutually accepted solution. So sama je kita sama dengan mediator. Okay, perbezaan dia adalah with the conciliator's assistance, the parties identify the issues in dispute, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement in which dia kata the event the agreement is not reached at conciliation, the conciliator may make a recommendation. Ini perbezaan dia dengan mediator. So conciliator dia may, maksudnya dia boleh memberikan cadangan. Okey, saya tak kalau kita tengok sekejap Okay. Alright, mana tadi? Hilang tu ya. Okay. So, sama je sebenarnya mediation dengan conciliation ni, di mana kedua-dua belah pihak ni dia berbincang. Cuma tadi I kata, bila mediation dia berbincang nak capai solution, dia tak ada time constraint di situ kan. Maksudnya dia yelah bila berbincang kan dia akan go on lah. Sebab mediation dia tak boleh compel. Dia tak boleh kata okay why not you settle je lah macam tu kan. So it is not ethical for a mediator to do that. But for a conciliator, kalau dia melihat kepada perbincangan itu macam berterusan, tak ada keputusan, dia boleh memberi cadangan. Dia boleh beri cadangan tetapi dia bukan beri keputusan. Maksudnya dia tidak memberikan award. Dia tak bagi okay sekarang ni yang A kena bayar berapa, B kena bayar berapa. So A salah, B betul ke tak. Itu bukan kita kata bidang skop tugas conciliator. So conciliator ni dia assist je dulu. Dia bantu, kemudian dia mungkin tengok cadangan, dia bagikan cadangan dan sebagainya. In the end, tu dia kata in the event the agreement is not reached. Sampai akhirnya kalau tak dapat juga kita kata mencapai keputusan, conciliator boleh memberikan cadangan. Okay, itu beza dia dengan mediator. So basically yang lain-lain lebih kurang sama. Kita kata engage conciliator, kedua-dua belah pihak mesti bersetuju. Dari segi kita kata bayaran pun lebih kita kata sama macam mediator tadi, can one party pay ataupun share. Dan tugas conciliator pun to assist these both parties to achieve agreement and must be impartial. Cuma bila dia bagi recommendation tu, recommendation is non-binding. Bila kita kata non-binding, maksudnya dia boleh bagi cadangan tetapi cadangan tu tak mengikat. Maksudnya dia tidak ada standing lah di sisi undang-undang. Dia tak boleh kata, I dah bagi cadangan, you kena ikut. So, kedua-dua belah pihak boleh mengikut ataupun boleh tak ikut. Ataupun dia kata bermula dia nak ikut, lepas tu dia kata, tak jadilah nak ikut cadangan conciliator pun boleh. Dia tak salah dari segi itu. Okay, so mediation agreement voluntarily dia mesti ada agreement lah, conciliation ke mediation ke, semua perkara yang kita buat yang melibatkan third party ni mesti ada agreement. Even kalau kita negotiation pun kita mesti ada agreement sekiranya kita dah capai satu keputusan. So kenapa kita kena ada agreement? Kalau kita kata kita nak memasukkan mediation ni sebagai salah satu ADR punya option, sekiranya berlaku konflik dalam kontrak kita boleh masukkan dalam kita punya COC. So in our COC, kita ada provision untuk mediation. So sekiranya berlaku apa-apa, maksudnya kita ada option lah. Kita bolehlah, kita kata pihak yang berkontrak tu bolehlah pergi kepada mediation untuk menyelesaikan masalah. Okay, contoh dia bagi kat sini, contoh dalam CIDB clause 47 ada provision untuk mediation. Dalam PWD tak ada, dalam PEM pun saya rasa tak ada. So kalau katalah you pakai PEM and then you rasa mediation is good, you nak masukkanlah clause mediation dalam you punya COC.
Okay, so mediation process. So first kali kena appoint a mediator lah untuk membantu dalam proses penyelesaian pertelingkahan. Kemudian kita akan ada series of meetings dengan mediator lah. So mediator boleh berjumpa dengan pihak-pihak yang kita kata berkonflik tadi. Dia boleh jumpa satu pihak dulu A, kemudian dia boleh jumpa pihak B, kemudian dia boleh temukan A dan B. Kemudian then it can be a series of meetings, a series of negotiations kan, siri-siri perbincangan. Kemudian kita kata sehinggalah mencapai sesuatu keputusan. Okey, kalau tak capai keputusan, mediation dia tak ada hak untuk compel ataupun memberikan cadangan. So kalau tak dapat keputusan juga, tak adalah keputusan daripada mediation ni. So what's next? Kan? Jadi kalau tak ada keputusan daripada mediation ni, nak pergi mana? Pergi kepada, sama ada dia pergi kepada arbitration ataupun litigation ataupun adjudication lah. A higher level lah. I kata you can go higher but you cannot go lower. So boleh tak daripada mediation dia nak pergi negotiation? Boleh juga sebenarnya. Negotiation ni open. Negotiation ni sebab dia melibatkan you dan pihak yang lagi satu yang you berkonflik. You boleh buat bila-bila, tak ada masalah kan? Tak ada syarat, tak ada kekangan dan sebagainya. Cuma kalau you nak dapatkan satu keputusan, selepas you go through mediation pun, yang mediation ni sah di sisi undang-undang sebab kita ada akta mediation. So walaupun you walaupun you dah go through all the process tapi you tak dapat juga keputusan, so next step is you can go to a higher level punya ADR yang akan memberikan satu keputusan yang legal dan binding. So you can go to arbitration, you can also go to adjudication, ataupun kalau you rasa susah sangat nak dapat keputusan, take so long ataupun satu pihak tak bekerja sama, okay, you boleh pergi kepada litigation kan. Cuma dia kata if no settlement reach, biasanya kita akan go for termination lah di bawah kontrak tersebut. Okay, so mediation nature and process. So mediation versus conciliation. So basically both parties are appointed. Both parties appointed the mediator or conciliator. Pihak yang menjadi mediator ataupun conciliator mestilah impartial, mestilah neutral. And then kata mediation, the parties can agree on whether the mediator should consult them separately, jointly or both. Maksudnya boleh jumpa, boleh asing-asing ataupun boleh bersamalah dari segi negotiation itu. Mediator ni boleh jadi penyampai lah. Dia pergi jumpa A kata apa, pergi jumpa B kata apa, boleh pergi balik jumpa A. Ataupun dia boleh temukan A dan B, boleh berbincang depan-depan. Ataupun dia nak pakai dua-dua kaedah. Separately pun ada, berjumpa bersama pun ada, terpulang. So the process is flexible. Okay, and then beza dia adalah lagi yang kita kata tadi, mediator cannot compel the parties to reach a settlement, although the mediator may take a very persuasive approach. Persuade lah. Tapi dia tak boleh kata you, apa kata you macam ni, tak boleh lah. Kalau conciliator dia boleh issue a non-binding recommendation. Dia recommend sahaja tapi non-binding. Maksudnya nak ikut boleh ikut, tak nak ikut boleh tak ikut. Ataupun mula-mula nak ikut, tiba-tiba later kata tak nak ikut pun tak ada masalah. Maksudnya dia tidak menyalahi undang-undang lah. During the conciliation process. So appoint the mediator or conciliator, meeting, conduct pre-meeting, join separate meeting, kemudian mediator draft agreement, apa yang telah dipersetujui. Okey, lagi satu fungsi mediator adalah dan conciliator adalah apabila kedua-dua belah pihak ni dah capai persetujuan, dia bantu untuk draft agreement. Okey, dia draft agreement, okey, adakah ini yang betul-betul both party bersetuju? Kalau both party bersetuju, kena sign, kena make it official lah. Okey, kalau tak settle juga, ataupun kalau dah settle, habislah tugas mediator. Ataupun kalau tak settle, both parties kena pergi kepada kita kata a higher level lah, arbitration, adjudication ataupun court. Okay. So, tadi kita kata mediator assist the parties, the function is to evaluate tapi tak boleh compel the parties to make solution. And then duty of care.
Duty of care maksudnya dari segi ke professional liability. Professional liability mediator dia boleh juga, mediator boleh juga kita charge sebagai negligent. Walaupun kita kata dia tak bagi keputusan, kita boleh juga charge dia sebagai negligent. Mungkin kalau dia tidak melakukan tugas dia dengan baik lah, maksudnya dia tidak try to mediate the apa kita kata the parties lah. Ya. Okay, so kalau kita tengok Mediation Act, contohnya dia kata okay, ni penting sebab nanti untuk assignment nombor 2, ini antara kita kata situasi dia. So section 4 over 5 of the Mediation Act kata apa? Commencement of mediation can take place simultaneously with any court action or arbitration. So when you want to start an mediation process, you can write a written invitation and it must be accepted within 14 days. Okay. Apa maksud dia can take place simultaneously with any court action or arbitration? Maksudnya contoh ada kontraktor dengan employer katalah berkonflik kemudian kontraktor bawa kes ni ke mahkamah. Maksudnya kita tengah ada kes mahkamah ni. Kita tengah ada kes mahkamah tengah berjalan. Dalam masa yang sama, kita juga pihak yang ada kes di mahkamah ni boleh juga, tapi dia belum dapat lagi keputusan mahkamah. Maksudnya mahkamah sedang berlangsung lah, kes di mahkamah sedang berlangsung. Kita tahu kes kat mahkamah ni lama kan. Mungkin ambil masa 2 tahun, 3 tahun. Okey, dalam masa yang sama juga pihak yang ada kes mahkamah ni boleh juga pergi kepada mediator. Boleh juga pergi kepada mediator sebagai kita kata sampingan. Tapi dia tengah ada kes kat mahkamah ni, boleh tak pergi kepada mediator? Boleh. So maksudnya dia boleh berjalan serentak. Sebagai kata mediation ni tadi bukan untuk mencapai satu keputusan kan, untuk dia berbincang kan. Mungkin dia rasa court terlalu lama, ada perkara-perkara yang dia orang nak bincang supaya kalau dia dah settle dekat mediation, mungkin proses court tu akan jadi lebih mudah lah. Kan? Jadi dia boleh pergi kepada mediator, tak menyalahi apa-apa. So katalah dia dah capai keputusan dalam mediation. Kes tengah berlangsung dekat mahkamah, dia dah capai keputusan di mediation. So dia akan, mungkin kes mahkamah tu akan jadi lebih cepat lah sebab apa pihak yang menuduh, dia orang dah ada bersetuju dan sebagainya. Tetapi whatever they agree dalam mediation tu, dia akan tertangguh. Ataupun dia boleh apply kepada mahkamah untuk settle luar mahkamah lah. Dia boleh settle luar mahkamah ataupun kita kata kalau judge dia nak bagi keputusan judge tu sebenarnya dia boleh overrule apa yang telah disetujui dalam mediation. Sekiranya dia tak apply untuk settle luar mahkamah kepada judge lah. Whatever it is, kita nak cakap kat sini dia boleh berjalan simultaneously dan juga keputusan yang dicapai di mediation ni boleh kita gunakan sebagai penyelesaian luar mahkamah. Okay, and then kalau dia nak start proses arbitration ni, mediation ni dia kena bagi written, contoh kontraktor yang nak start proses mediasi, dia boleh bagi notis kepada employer dan employer kena balas dalam masa 14 hari lah. Okay, appointment. Parties can appoint mediator daripada PAM ke, daripada CIDB ke, daripada AIAC ke, PAM ke, CIDB ke, AIAC ke, semua tertakluk kepada Mediation Act ni. So mediator role is not to impose any decision. Cost, boleh their own cost ataupun jointly liable untuk share, and then not liable for any omission in the discharge of his function as mediator. Inilah immunity kepada mediator lah. Okay, so kita ada AIAC mediation rule, kita ada PAM mediation rule, kita ada CIDB mediation rule. So rules ni dia datang daripada agensi yang berlainan tetapi asas dia tetap samalah. Okay, itu sahaja. Okay, kita tak nak masuk adjudication lagi sebab hari ni hanyalah kepada mediation dan conciliation. Awal sangatlah pula Alfi. Yang saya tak cakap, kenapa awal sangat Alfi? Assignment 1 dah bagi, assignment 2 belum lagi.
Okay, tak apalah. Nak habis awal ke? Habis awal lah hari ni. Okay, terus gembira. Daripada tadi muka monyok dengan mengantuknya. Kata habis je terus gembira. Fitri Iskandar, ada Fitri Iskandar? Ada. Ada. Lama tak nampak. Rosak lagi ke you punya kamera?